Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan terkejut tau. Melihat kepelikan aku ni. Yelah kan kata buat terbiak pula. Sebenarnya bukan. Aku ni sekarang ni berminat tengok orang menyampaikan buah fikiran, pandangan, ataupun menceritakan kisah-kisah silam mereka, sama ada secara hiburan atau untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu kepada umum melalui media sosial. Maka hari ini aku nak juga menyertai cara itu. Tapi itulah, jangan terkejut dalam kereta pula. Rupanya baru aku faham kenapa orang sibuk buat studio dalam kereta. Aku anggap studio lah dalam kereta ni. Sebab yang pertama sekali semalam aku semalaman cuba buat kabinet hotel. Tapi tak jadi. Kekok. Sebab bilik cantik. Tapi bila nak bercakap kuat, kita terdengar suara orang sebelah tu. Jadi kita rasa orang sebelah juga akan dengar kita. Jadi macam tak privacy lah. Nak cakap lantang-lantang kan, orang kata apa hal pula orang sebelah ni, macam bergaduh pula kan. Maka tak jadilah. Hari ni aku terfikir, kenapa aku tengok Jebat Derhaka buat selalu dalam kereta. Lepas tu ada beberapa orang YouTuber ataupun TikTokers ataupun penyampai berita lah kita katakan. Channel-channel ni buat dalam kereta. Rupanya bila aku buat hari ni baru aku faham. Satu-satunya sebab yang mereka rasa selesa dalam kereta, privacy dan soundproof. Soundproof, kat luar tak dengar apa-apa pun. Kita bercakap macam dalam studio. Jadi hari ni aku ambil keputusan, aku nak membuat live ataupun nak menyampaikan mesej aku melalui media sosial pilihan aku, TikTok, berstudio ke dalam kereta aku. Cuma aku tak pakai tali keledar, jangan salah faham. Sebab ni, tali keledar ni, aku dah tanggal ni, sebab aku dah berhenti, bukan berjalan. Kalau berjalan, salah lah, tak pakai telefon keledar, nak pasal namanya tu. Okeylah sahabat-sahabat di luar sana, anak-anak yang menonton ayah dia ni, cucu-cucu nanti akan tengok, anak-anak saudara tengok pak saudara kau ni, dan sahabat-sahabat yang lain, jangan terkejut. Mulai hari ni, aku juga nak menyertai, atau kalau tak sedap aku, itu saya juga nak menyertai trend zaman sekarang. Kita menyampaikan buah fikiran, teladan, contoh atau apa saja dalam media sosial pilihan. Dan platform yang aku pilih ialah TikTok dan YouTube. Baiklah, untuk tidak memanjangkan cerita, hari ini apa cerita sebenarnya yang nak aku sampaikan? Mesti tertunggu-tunggu kan? Cerita pasal kerja tak payah, sebab kita dah tak kerja. Kita adalah pesara awam. Happy dengan dunia aku sekarang. Cerita pasal kerjaya juga sudah, bukan masanya untuk kita berkerjaya. Kita dah pencen ataupun bersara. Tapi kita tak berhenti bekerja atau beraktiviti. Sebab pada awal dulu saya cuba nak beraktiviti, nak mencenkan aktiviti, rupanya tak boleh. Jadi lembik, tak bersemangat, tak bermaya dan sangat tidak sihat. Maka aku teruskan beraktiviti sosial. Pilihan aku satu saja, NGO dan sedikit sebanyak menyertai kerancakan politik. Baiklah, hari ni aku nak beritahu. Politik. Reboh seluruh negara pasal politik hari ni. Macam-macam cerita orang cerita. Yang baik ada. Yang tak baik juga ada. Yang pelik ada. Lepas tu yang mengkagumkan ada. Tak kurang juga yang menyedihkan kita. Saya tak nak komen pasal tu. Sebab dunia semua tahu politik hari ni adalah politik kecelaruan, saya sebutkan. Kenapa kecelaruan? Sebab kalau kita perhatikan, politik zaman dulu-dulu begitu disanjung tinggi. Terutama apabila kita merdeka melalui politik UMNO. Lepas itu diteruskan mendapat kemerdekaan melalui usaha Allahyarham Tengku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, yang juga dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Lepas tu disambung oleh Allahyarham Tun Razak, yang semua orang sangat sayang dan hormati, walaupun tempoh beliau Allahyarham memegang kuasa Perdana Menteri pendek,
tapi jasanya sangat panjang sehingga dinobatkan sebagai bapa pembangunan negara. Hebat. Banyak rakyat begitu menyenangi dan mengkagumi Tun Razak, ketua politik negara pada ketika itu. Lepas itu disambung pula oleh yang ketiga, ya, Hussein On. Tun Hussein On juga hebat, berjaya menyatu padukan rakyat sehingga digelar sebagai bapa perpaduan negara. Jadi itu semua berlaku sehingga tahun-tahun 80-an pertengahan. Tapi akhirnya 1987 UMNO terkubur. Bermula daripada 1946, 41 tahun selepas ditubuhkan, UMNO yang begitu banyak jasanya mati. Terkubur. Matilah. Maka pada ketika itu Tun M dengan bijaksananya, saya gunakan perkataan bijaksana. Sama ada bijaksana tu untuk apa saya tak nak komen. Tapi berjaya menghidupkan waris UMNO dengan gelaran UMNO baru. UMNO 2 sebenarnya, macam Sultan-Sultan lah. Mengekalkan monarkinya, Sultan Muhammad jadi Sultan Muhammad kedua. UMNO jadi UMNO kedua. UMNO kedua tu disebut sebagai UMNO baru. Lahir baru ya, bukan UMNO. UMNO dah mati. UMNO baru. UMNO yang kedua. Dipimpin oleh Tun Mahathir sehinggalah sekarang, dan sepatutnya 2013 UMNO ini juga sudah pun mati. Tapi atas taklid perundangan, tak buat persidangan pun boleh hidup juga sampai sekarang. Itu saya tak nak komen. Tapi apa yang saya nak cakap hari ini ialah pusingan sejarah dunia kebanyakannya berlaku setiap 40 tahun. 46 ke 1987, 41 tahun. 41 tahun daripada 1987, 2028. Bererti, apakah UMNO ini akan terkubur untuk kali keduanya pada tahun 2023? Kalau melihatkan gelagat-gelagat kepimpinan UMNO hari ini, di mana Tun Mahathir atau Dr. Mahathir memang berjaya memajukan Malaysia ke tahap disegani dunia dengan bantuan rakan-rakannya yang lain. Tapi zaman itu jugalah orang boleh sedar bahawa politik ini rupa-rupanya bukan saja untuk berkhidmat, tapi boleh juga digunakan untuk menambahkan kuasa dan kekayaan. Maka bermulalah bibit-bibit benih-benih politik rasuah. Gunakan duit untuk dapatkan kuasa. Saya boleh bercakap kali ini sebab pada tahun 1988, saya tak ingat tahun dia. Tapi pada ketika itu Tun M jadi Presiden UMNO. Saya perwakilan pemuda ke Persidangan Agung UMNO pada ketika itu dengan Datuk Haji Zul Kuala Lumpur itu. Pada ketika itu Tan Sri Rahim Tambicik dengan Isa Samad bertembung untuk berebut jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Bayangkanlah pertandingan di peringkat pemuda sahaja, duit beredar macam tidak ada nilai. Saya tak nak sebut lebih dari itu. Maka disitulah permulaan permainan politik wang di negara kita. Dan diteruskanlah sehinggalah ke hari ini. Malah kalau kita sebut zaman Tun M dulu, boleh kita anggap sebagai zaman yang menerima benih politik wang. Tapi zaman selepas-lepasnya sudah mula pandai kita istilahkan sebagai menggunakan politik untuk wang. Dan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan rasuah wang yang nilainya berbilion-bilion ringgit. Setiap perolehan kerajaan sentiasa ada bahagian untuk pemimpin-pemimpin utama politik. Bayangkan,
So, siapa kita? Duit rakyat. Tapi dilonggokkan dalam perbendaharaan negara atas nama perolehan kerajaan, ditambahkan harga, beli bayar dengan harga A, tapi harga A1 itu lebihan, iaitu adalah untuk kantong ahli-ahli politik. Saya tak nak lebih daripada itu. Sehingga akhirnya hampir semua kepimpinan tertinggi UMNO terbabit dengan pertuduhan rasuah. Malah ada yang sudah disabitkan kesalahannya. Atas itu, saya sangat merasa duka cita dan tertipu dengan apa yang telah diperjuangkan atas nama bangsa Melayu, atas nama agama Islam, atas nama negara oleh UMNO, khasnya UMNO kedua ni. Maka saya rasa saya sangat sedih. Saya rasa bersalah mengheret anak-anak beranak saya, kawan keluarga saya, sahabat andai saya, orang kampung saya mematuhi UMNO, mentaat setia terhadap UMNO. Kerana kononnya tanpa UMNO, Melayu akan hilang di dunia. Itu pun yang kita dendangkan setiap masa. Tanpa UMNO, orang Melayu tak boleh ke mana. Tanpa UMNO, anak-anak Melayu tak sekolah. Dan macam-macam lagi kita sebut. Bayangkanlah. Rupa-rupanya baru saya sedar. Kita dendangkan lagu-lagu sedemikian supaya orang-orang Melayu UMNO khasnya di luar bandar sokong sepenuh-penuhnya dengan tanpa dengan istilah lain, dengan tanpa mempersoalkan apa yang pemimpin buat. Akhirnya hari ini terbongkar bahawa kita tertipu, rakyat tertipu, penyokong UMNO tertipu dengan apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin utama. Maka dengan itu, pada hari ini, hari Jumaat, hari Jumaat, saya nak buat satu pengumuman besar yang mungkin tidaklah mengejutkan, tapi menghairankan. Sebab saya ni antara orang yang dianggap sangat setia kepada UMNO. Baik, hari ini saya nak cerita secara ringkas tentang apa yang saya sebut pasal terkejutnya orang melihat saya bila mana sertai UMNO 1987, keluar dari UMNO 2018. Apabila gelombang kebangkitan rakyat melalui reformasi pimpinan Anwar Ibrahim mendapat tempat sehingga menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional 2018, saya mula berfikir, UMNO yang sekuat ini boleh ditumbangkan kerana rakyat sedar atau memang rakyat sudah tahu tembelangnya. Saya membuat kesimpulan rakyat mula sedar dan mula nampak bahawa sebenarnya rakyat sudah mula tertipu. Maka dengan itu, saya sertai Tun M untuk bersama-sama dengan PPBM. Tapi akhirnya, 4 tahun saya dalam PPBM, saya nampak 2 kali 5 je antara UMNO dengan PPBM. Maka kawan-kawan saya pernah berkata, apa tak 2 kali 5-nya? Sebab darah yang mengalir dalam PPBM itu adalah darah UMNO. Aspirasi PPBM itu adalah aspirasi UMNO. Dan perangai dalam PPBM itu sedikit sebanyak tak boleh lari daripada perangai UMNO. Maka pada tahun ini, saya lihat apabila PRU15 menjadi topik hangat di akhir-akhir tahun ini, saya kira mengapa? Saya fikir mengapa? Rupa-rupanya barulah saya sedar bahawa politik dan kuasa itu penting. Kalau tadi pasal duit, sekarang pasal kebebasan dan pelepasan daripada hal-hal yang bersabit dengan undang-undang. Maka lahirlah atau wujudlah perjuangan untuk UMNO memperjuangkan kononnya, tapi sebenarnya untuk melepaskan golongan-golongan yang tersabit dengan kes-kes pertuduhan mahkamah atau istilahnya kluster mahkamah. Dengan terbentuknya kerajaan baru yang berkuasa mutlak, maka boleh digugurkan. Atas sifat itu, saya juga sekali lagi rasakan samalah perjuangan 2018, malah 2018, 2022 ni, perjuangan memerangi rasuah itu perlu kita sokong. Sekali lagi saya ulang, perjuangan memerangi rasuah perlu kita sokong. Perjuangan menidakkan kedaulatan undang-undang perlu kita sokong. Perjuangan memertabatkan, mendaulatkan undang-undang dan perlembagaan negara perlu kita beri sokongan penuh.
Maka dengan itu, pada tahun 2022 ini, aku sekali lagi berhijrah daripada pengikut UMNO setia, menumpang sekejap dalam PPBM. Maka hari ini, aku nak maklumkan sebenarnya aku sudah masuk Parti Keadilan Rakyat atau PKR. Dan hari ini saya menjadi sukarelawan PKR. Bukan untuk apa? Semata-mata untuk menunjukkan bahawa saya bersama-sama dengan perjuangan mereka membenteras rasuah di negara ini, membenteras salah guna kuasa di negara ini, membenteras penyalahgunaan hak kuasa bagi membebaskan sabitan undang-undang, dan perjuangan inilah yang saya sertai. Maka hari ini dengan rasminya saya mengumumkan bahawa saya adalah sukarelawan PKR yang akan bersama-sama berusaha sedaya upaya melalui media sosial khasnya untuk memaklumkan bahawa perjuangan, gagasan yang dibuat oleh Pakatan Harapan ini sebenarnya bukan untuk kami, bukan untuk kita, bukan untuk golongan generasi kita, tapi untuk generasi akan datang. Biarlah generasi akan datang hidup selesa sebagaimana kita juga. Jangan kita tinggalkan hutang-hutang berbilion-bilion itu kepada mereka untuk dilunaskan, sedangkan kita yang mendapat balanya bukan kita tu saya. Orang-orang yang seangkatan dengan kita. Maka saya harap pada kawan-kawan yang ada di luar sana, pada saudara mara mungkin, pada anak-anak buah mungkin, fikir-fikirkanlah. Zaman ni bukan zaman kami. Zaman ni adalah zaman generasi awak orang. Anak-anak saudara, anak-anak. Pilihlah. Ya, pilihlah. Fikirlah. Jangan terpengaruh dengan dendangan lagu-lagu lama. Tidak ada pilihan. Masa anak-anak, masa korang semua, masa generasi awak orang semua perlu ditentukan oleh awak orang. Maka bangunlah, bangkitlah, sokonglah perjuangan yang diperjuangkan oleh saudara Anwar Ibrahim atau Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan-rakan melalui Pakatan Harapan. Jadi penutupnya, dalam PRU yang ke-15 yang tak lama lagi akan kita hadapi, balik ramai-ramai. Di ceruk mana pun, terutama kepada anak-anak yang 18 tahun, yang baru 18 tahun ataupun yang baru mengundi, balik. Balik dan sokong, pangkahlah atau undilah Pakatan Harapan. Baik, itu saja yang saya nak beritahu. Hati saya puas sekarang. Saya dah luahkan apa yang sepatut saya luahkan. Dan saya rasa saya selesa berstudio ke dalam kereta ni. Maka dengan itu saya berharap PKR akan menang dalam PRU 15 dan akan dapat membentuk kerajaan yang mantap, kukuh dan padu bagi generasi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Terima kasih. Terlihat jelas ia senyum padaku, membuat hatiku jadi tak menentu. Ku hentikan lirikku, ku ajak bersamaku, siapa tahu segala tuju. Ingin ku tanya, Oh.